Yang pertamanya, kita adakan persidangan ini untuk menjelaskan tentang perjuangan kita. Kenapa kita guna parti pejuang, logo pejuang dan bendera pejuang dalam pilihan raya ini. Sebabnya kerana gerakan tanah air tidak didaftar. Jadi kita guna pejuang. Dan pejuang sama dengan parti yang lain dan NGO juga. Yang keduanya, kita perlu beri sebab kenapa kita masuk arena politik. Kenapa kita akan berjuang dalam pilihan raya yang ke-15 ini. Sebabnya ialah kerana kita mempunyai kerajaan yang dianggotai, dipimpin oleh orang yang terlibat dengan jenayah. Dan perjuangan mereka ialah untuk menyelamatkan diri mereka daripada dihadap ke mahkamah, daripada dihukum dan dipenjara. Itu perjuangan mereka. Kita khawatir kalau tak ada sesiapa pun yang melawan dengan mereka dan mereka akan menang dan akan dirikan kerajaan pimpinan penjenayah, pimpinan orang yang mempunyai masalah dengan mahkamah, kerana mereka ramai daripada mereka terlibat dengan penipuan, dengan pencurian, dengan rasuah dan salah guna kuasa. Orang ini akan jadi kerajaan jika tidak ada satu pihak yang akan cabar mereka dan memberi alternatif kepada rakyat, khususnya orang Melayu, supaya kita dapat dipilih menjadi kerajaan. Dan kita daripada gerakan tanah air ini terdiri daripada orang yang tidak ada masalah dengan mahkamah. Tak ada penjenayah di kalangan gerakan tanah air. Tak ada calon yang akan dikemukakan yang terlibat dengan jenayah, curi duit, salah guna kuasa. Orang yang semacam ini tak ada dalam gerakan. Jadi pilihan bagi rakyat dalam pilihan raya yang ke-15 ini ialah antara kerajaan penjenayah dengan kerajaan yang bersih, cekap dan beramanah. Itu kita, gerakan tanah air, bersih daripada segala jenayah dan yang kita lihat pengakuan dibuat oleh Presiden UMNO bahawa pemimpin UMNO dan pemimpin BN pun adalah penjenayah. Pilihan bagi rakyat nak tolak jenayah ataupun tidak. Jadi saya fikir kalau rakyat sayang kepada negara, tentulah kita ingin lihat kerajaan kita bersih, cekap dan amanah. Itu janji kita. Dan kalau ada orang yang kata kononnya kita juga terlibat dengan jenayah, kata Najib kononnya saya dah curi berbilion-bilion ringgit, tunjuklah. Dia curi duit, kita tahu, kita boleh tengok, ada cek pun dengan tulis signature dia. Tapi yang dia kata saya ada duit ni, kononnya keluarga saya ni kaya, tunjuklah. Kita curi duit ke tak? Kita tak ada curi duit mana. Bahkan kita tak begitu kaya macam mereka. Dalam pilihan raya ini, mereka akan gunakan wang dengan banyak sogokan kepada pengundi. Dan kita minta supaya rakyat, orang Melayu khususnya, menolak penjualan tanah air mereka kerana duit. Kerana kalau undi parti UMNO sama dengan menjual tanah air. Itulah yang kita jelas kepada kumpulan hari ini supaya mereka boleh bergerak, berjumpa dengan rakyat, menjelaskan
perjuangan gerakan tanah air dan menentukan seberapa ramai daripada rakyat akan mengundi dan akan pilih gerakan tanah air. Itu kita punya tajuk mesyuarat kita pada hari ini. Okey, terima kasih. Soalan? Sudah ada pengagihan dari segi kerusi untuk gerakan tanah air perbincangan. Pengagihan kursi. Kita belum buat lagi lah. Sudah bincang. Belum panas. Dah bincang dah. Belum mana Kita bincang lah, tapi belum buat lagi lah. Belum tetap lagi. So agak-agak berapa jangkaan kerusi yang akan dipertandingkan dalam PRU ni dan sebagainya? Kemudian lah kita bagi. Soalan lain? Tuan, ada nak bekerjasama dengan Perikatan Nasional ataupun Bersatu ke Tuan? Apa ni? Nak kerjasama dengan Perikatan Nasional tu? Itu kita nak timbang tengoklah. Kalau mereka sependapat dengan kita, tak terlibat dengan benda-benda yang bertentangan dengan dasar dan prinsip kita, kita mungkin ada kerjasama dengan mereka. Soalan sebenarnya? Sorry. You recently went back to Langkawi and you saw the flood situation there. Do you think that the election now is necessary? Yeah, Langkawi is not a problem. Langkawi is an island. Flood doesn't last very long there because the sea surrounds the island. So the water runs away quickly. In fact, when we had the bicycle race, there was no problem at all. But we don't know what will happen during November. During November, according to some prediction, there will be a lot of strong winds and floods. So this will hamper the voting process. So we will not get a good return out of people. I suspect that the government of UMNO, the UMNO government, wants to make sure that as few people as possible turn out to vote. But they will have their own people paid and transported to vote. And maybe also inside the van, people will be taking money. We object to the carrying of telephone bimbit at the election because they can broadcast the party they vote for and get some money. Soalan seterusnya? Boleh minta huraian Tun mengenai perkongsian di sosial media yang bertajuk Bandar Istimewa. Adakah Tun rasa Perdana Menteri sekarang Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sepatutnya meletakkan jawatan seperti apa yang dilakukan Tan Sri Muhyiddin dan bukannya membubarkan parlimen? Adakah? Ya, itu terpulang kepada Ismail lah. Dia seronok sangat jadi Perdana Menteri. Itu tak ada harapan nak jadi Perdana Menteri, tiba-tiba jadi Perdana Menteri. Syok bukan main. Syok sendiri lah tu. Jadi dia tak letak jawatan lah. Kerana dia letak jawatan, dia tak dapat jadi Perdana Menteri dah. Dia ingin jadi Perdana Menteri supaya dia boleh berjalan ke sana sini. Dan okey lah jadi Perdana Menteri. Sebab itu lebih baik bubar parlimen. Pasal dia nampak parti lawan ini belum bersedia ikut anggaran dia. Jadi ini nak cari jalan supaya nak menang secara tidak adil lah. Betul. Nak tanya sikit lah. Musuh sebenar GTE ni sebenarnya adalah UMNO ataupun Pakatan Harapan? Musuh sebenar. Musuh sebenar GTE? UMNO atau Pakatan Harapan? Ya, kita bermusuh dengan UMNO. Kerana UMNO kalau menang, rosak habis negara kita. Kita dah tahu dah latar belakang UMNO ni. Masa mereka jadi kerajaan lah di bawah Najib dan Zahid yang rosak UMNO, rosak negara, rosak duit rakyat dan sebagainya. Jadi yang itu yang kita parti Pakatan Harapan ini masalahnya ialah
orang Melayu ramai tak suka kepada DAP. Jadi kalau kita kerjasama dengan PH, mungkin kita hilang undi Melayu. Betul. Jadi Tun kata Tun suspek kerajaan UMNO sengaja mengadakan pilihan raya di waktu hujung ni sebab nak memastikan peratusan orang keluar mengundi itu rendah. Jadi apa langkah-langkah daripada parti itu sendiri untuk memastikan niat parti itu tidak sampai lah? Ialah kita akan cuba menentukan seberapa banyak daripada penyokong kita dapat mengundi. Tapi tentulah jadi masalah kerana kerajaan ini mempunyai jentera kerajaan untuk dimanipulasi oleh mereka. Kita tak ada jentera kerajaan dan kita juga tak ada duit banyak macam dia. Dia boleh beli undi. Ya, inilah yang berlaku dalam pilihan raya yang lepas. Jadi dia punya pilihan timing dia disebabkan oleh perasaan bahawa mereka dapat merugikan parti lawan sehingga parti lawan tak dapat menang. John, hi, I have two questions. The first one is, while you questioning BN government dissolve parliament during flood season, were you yourself did it during the 1999? That was raised by dissidents, some dissidents saying that you pun sendiri pun buat kan. And then the second question is, how is the seat negotiation in Kelantan? Because we read reports that there are some overlapping claims for seat like Tumpat, Pengkaran Cepa, Kota Baru, something like that lah. That one no issue. No issue. All resolved. All resolved already. How resolved? Yeah. With regard to my choice of having the election near the end of the year in 1999, the situation then was not like now. The situation then was not like now. The government was in a good shape. The opposition was also in a good shape. It will be a fair fight. There is no floods, no strong winds, nothing to stop people from coming out in the big numbers to vote. But this time around, they know that number one, we have just had this pandemic. We are also facing the possibility of floods and strong winds. We are also facing the problem of the bad administration, which has prevented people from coming to invest in Malaysia. So the situation is quite different. And of course, this time around, they dissolved the parliament immediately after introducing their budget. And of course, they are already spending money from the budget, which is wrong. Because when you are interim government, you cannot spend money from the government. Although you have made a provision in the budget, you shouldn't do it. You should wait until you win before spending money. But now they are trying to buy votes by spending money as given in the budget. So all these things are wrong. They shouldn't have done all these things, especially having an election immediately after the budget was introduced. For the seat negotiation, Uh, seat in Kelantan, We have resolved the problem. We make announcement next week. how soon can we expect the GTA to announce candidate and the result of seat negotiation? Next week. Next week before the nomination. Ada lagi soalan? Tun, adakah benar MP Putrajaya kata Tun pernah jumpa dia sewaktu Tun Perdana Menteri kerana minta tolong dengannya kerana tidak tahan dengan amanah dan DAP. Mana? Guna. Oh, dah pernah.
Tak tahu. Soalan? Ya? Sini soalan. Ya. Tadi kata selain calon DTA masalah bersih dari jenayah kan? Macam mana pula dengan tahap pendidikan mereka dan kepribadian mereka? Apa yang ditekankan oleh parti untuk dikenakan sebagai calon? Pendidikan perlu satu radical change. Kita dapati bahawa kerajaan ini tidak nak guna teknologi baru dalam mengajar murid-murid di dalam sekolah. Dan banyak lagi perubahan yang perlu dibuat. Umpamanya pengajaran agama tidak menekankan tentang kehidupan kita mengikut cara-cara hidup Islam. Itu pun tak dibuat. Dan banyak lagi lah berkenaan dengan pendidikan yang mana kita perlu ubah secara radikal cara-cara kita mengajar dan isi kurikulum yang kita akan sampaikan kepada murid-murid. Soalan tadi, bagaimana tahap apa dalam konteks pemilihan calon? Bagaimana kriteria tahap pendidikan dan kepribadian? Ya, itu kita kena ambil kira lah. The best people. Kadang-kadang di Malaysia ini, orang yang tak ada pelajaran pun boleh jadi menteri. Jadi tak ada limit. Nak jadi office boy, kena PAS dan 4. Tapi nak jadi Perdana Menteri, tak payah lulus apa pun. Itu latar belakang lah. Tapi kita ambil kira lah kebolehan calon-calon. Ya. Apa pandangan tu tentang pelibatan orang Melayu dalam penculikan aktivis Palestin baru-baru ini? Sedangkan dia merisaukan ada orang Malaysia kerja untuk Mossad, sedangkan selama ni Malaysia sangat menentang dengan Israel. Mungkin pandangan tu? Involvement of Malaysian in the penculikan the Palestinian oleh Mossad. Are you familiar with that? Saya tak tahu. Tuan tak malu macam tu. Kita akan jawab boleh? Okey. Ada soalan lain? Ada kidnapping baru ni tuan. Habis? Sebelum itu, ramai yang mengatakan bahawa Tun sudah berusia dan ketuan masanya untuk Tun bersarah dan jaga cucu, dan selepas itu juga ada membaca dalam media sosial dan Tun juga ada mengeluarkan statement sebelum ini. So lepas tengok banyak komen daripada orang ramai, terutamanya daripada rakyat, Tun masih tetap mahu bertanding pada dalam Piala kali ini ke atau macam mana tu? Saya ni nampak jenyok. Saya boleh jawab ke tak soalan you? Soalan orang lain. Yalah, memang orang umur 97 biasanya nyanyuk lah. Tapi do you see me as a one vote there, tuan. Terima. One vote from there. Welcome to Nippon Tebal. Oh, Nippon Tebal voters. Okay, next. Which parliament next? Ada soalan ni? Tadi di awal-awal di sini tu explain mengenai apa tujuan DTA masuk pilihan raya dan sebagainya kan. Esok adalah mesyuarat SPR untuk menentukan tarikh pilihan raya. Mengapa baru masih lagi adakah kerana penerangan tu adakah kerana masih lagi ada DTA yang tak faham dengan perjuangan GTA atau macam mana? Ya, GTA ni konsep baru. Dia bukan seperti parti-parti politik yang lain. Sebab itu kita perlu terangkan sejelas-jelasnya supaya tak keliru. Bukan saja pemimpin dalam GTA, tetapi orang ramai. Karena penjelasan kita itu akan disampaikan kepada pengundi-pengundi supaya mereka tidak akan silap mengundi dan memilih penyamun apa semua jadi kerajaan. Okey. Alright. Boleh? Terima kasih. Okay,